situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa du'a ila al huda wa da'wa 'ala al khair wal hathu 'ala at tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma amin. Okey, masuk adab-adab dengan seluruh manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Okey, beradab dengan seluruh manusia. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya seluruh manusia selain daripada guru, murid dan ibu bapa adalah terbahagi kepada 3 ceraian. Okey? Jadi asalnya manusia ini terbahagi kepada 2. Golongan pertama guru, murid dan ibu bapa. Okey, yang ini hak mereka melebihi hak manusia yang lain. Faham? Hak kepada guru, hak kepada murid, hak kepada ibu bapa. Okey, hak mereka ni lebih tinggi daripada hak manusia-manusia yang lain. Jadi golongan yang kedua ialah golongan manusia biasa. Golongan manusia biasa ni pula terbahagi kepada 3 ceraian. Ceraian yang pertama ialah orang yang majhul, yang tidak dikenali. Okey? Ceraian yang kedua sahabat ataupun kawan qarib. Dan ceraian yang ketiga orang yang kita kenal sahaja, bukan sahabat qarib. Antum kenal begitu saja. Okey, bukan sahabat. Ceraian pertama, adab-adab dengan orang yang tidak dikenali. Jangan engkau menyertai mereka di dalam percakapan yang kosong. Kalau ada orang yang antum tidak kenal, maka jangan cakap benda yang kosong dengan mereka. Sebab takut apabila antum bercakap kosong dengan mereka, dikhawatiri mereka akan tuntut juga nanti antum di hari akhirat kelak, menyebabkan hisab menjadi panjang. Yang kedua, jangan engkau mendengar perkataan mereka yang jahat-jahat. Ini yang tidak dikenali. Umum tak kiralah daripada Facebook, YouTube yang antum tidak kenal, benda-benda jahat maka jangan diikuti. Kan biasa banyak post-post di Facebook kan, yang jahat-jahat yang antum tak kenal pun, maka jangan share, jangan like dan jangan apa sekalipun. Faham ni? Yang ketiga, jangan engkau menghiraukan perkataan mereka pada menjahatkanmu. Maknanya maksud menjahatkanmu ni perkataan-perkataan yang jahat yang ditujukan kepada kamu. Maka jangan dihiraukan, biarkan sahaja. Okay? Jangan dibalas, jangan dilawan balik, maka biarkan sahaja percakapan mereka itu, kerana percakapan mereka itu akan tenggelam dengan sendirinya sekiranya tidak dilayan. Kalau antum layan juga, maka dia akan berterusan. Hendaklah engkau menghindarkan diri daripada banyak berjumpa dengan mereka atau banyak berhajat kepada mereka yang antum tidak kenali. Okay? Hendaklah engkau memberi teguran dan nasihat terhadap pekerjaan mereka yang mungkar dengan cara yang lemah lembut kalau mereka bersedia menerima Jadi antum tengok situasi. Kalau macam antum nasihat pun antum sudah tahu yang dia ni memang tak akan terima, dan kalau kita nasihat pun dia akan lawan balik. Dia akan timbul pula permusuhan. Okey? Maka lebih baik tidak payah nasihat, berdiam diri lebih utama pada waktu itu. Faham ni? Jangan lawan balik. Okay, ceraian yang kedua, adab-adab dengan sahabat. Ni dengan kawan karib antum sendiri. Okay? Apabila engkau mahu bersahabat, maka terlebih dahulu hendaklah engkau perhatikan 2 tugas. Tugas yang pertama, cara-cara memilih sahabat. Okay? Apa ciri-ciri kawan yang patut antum pilih? Okay? Adakah yang baik ataupun yang tidak baik? Yang kedua, tugas yang kedua, cara-cara menunaikan hak persahabatan itu sendiri. Cara memilih kawan dan cara menunaikan hak kawan yang telah antum pilih tadi.
Jadi ini tugas antum kalau ada sahabat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ialah orang yang paling rugi ialah orang yang tiada kawan. Kata Sayyidina Ali, orang yang paling rugi ialah orang yang tiada kawan. Tapi orang yang paling rugi lagi daripada itu ialah orang yang ada kawan tapi kawannya tidak memanfaatkan dirinya. Faham? Maknanya kawannya itu tidak ada fungsi ataupun dia tidak memberi manfaat kepada kawannya. Itu lebih apa? Rugi. Lebih rugi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Okay, tugas yang pertama, cara-cara memilih sahabat. Di dalam memilih sahabat, hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Maka jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Okay, jadi antum sendiri boleh nilai orang ni layak untuk tidak bersahabat dengan aku ataupun tidak. Itu hak antum. Okay? Hak antum untuk memilih. Lepas antum memilih, mereka ada hak daripada antum sebagai kawan mereka. Ingat tu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu." Okey? Seseorang itu mengikut agama kawan dia. Okey, dini dengan makna apa? Kaifiyatul haya, cara hidup ya. Seseorang itu akan mengikuti, makna mengikut ni akan terpengaruh. Okey, akan terikut-ikut dengan corak kehidupan kawan dia. Faham? Oleh kerana itu, hendaklah kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sebagai kawan dia. Maka apabila engkau mahu mencari sahabat yang engkau jadikan ia sebagai sahabat di dalam menuntut ilmu dan di dalam urusan agamamu dan duniamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya 5 syarat. Maknanya mau cari kawan, mau jadikan orang tu sahabat kita, maka pastikan 5 ciri ini ada pada diri dia. Baru jadikan dia sebagai sahabat. Faham? Baru ambil dia sebagai sahabat. Pilih dia sebagai seorang sahabat. Faham ni? Yang pertama, orang yang berakal. Maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh. Kerana akibatnya akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan hati. Okey? Jadi kalau ada kawan yang antum tengok tidak berakal apa semua, jauhkan diri daripada mereka. Maksud tidak berakal ni, fikiran mereka tidak membawa kamu kepada kebaikan. Percakapannya, perbuatannya tidak membawa kamu kepada kebaikan. Dan sepaling baik yang engkau dapatkan daripadanya ialah engkau terselamat daripada mudaratnya ketika ia berusaha untuk memberi manfaat kepadamu. Okey? Kerana musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Kenapa dia kata begitu? Musuh yang berakal ni lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Sebab musuh yang berakal ni, dia sekurang-kurangnya dia boleh memberi pengajaran hidup kepada diri kita. Misalnya musuh kamu tu jahat, okey? Dia mau rosakkan kamu. Jadi dia buat plan cara macam mana untuk rosakkan kamu. Daripada plannya tu kita tahu dia ni orang berakal. Di situ kita belajar macam mana cara untuk elakkan daripada plan-plan yang jahat yang dia telah laksanakan, yang dia telah buat. Jadi di situ sekurang-kurangnya ada pengajaran daripada musuh kita dan dia berakal. Faham? Tapi kalau sahabat ni yang bodoh ni, tak ada manfaat yang kita boleh ambil daripada dia. Bahkan mungkin mudarat lagi yang kita dapat daripada dirinya. Jadi kata Imam Ghazali, kawan musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh yang tidak berakal. Faham ni? Apa maksud tidak berakal? Yang tidak ada nilai-nilai kemanusiaan pada diri dia. Itu maksudnya. Okey? Dia mana ada manusia yang tidak berakal? Faham ni? Semua ada akal. Cuma yang dimaksudkan di sini ialah kita tidak nampak nilai-nilai akal pada diri dia tu. Tak nampak nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai budi, nilai-nilai agama di dalam dirinya tersebut. Okey, di dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Wala tazhab
akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin aradya haliman hina wa akhahu yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma syahu wali syai'i 'ala syai'i maqayisu wa ashbahu walil galbi 'ala al galbi dalilun hina yalgahu. Dan janganlah engkau bersahabat dengan orang yang bodoh. Wa iyyaka wa iyyahu, maka jauhkanlah diri daripada dia. Berapa banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang alim ketika ia bersahabat dengannya. Hina wa akhahu, ketika orang alim itu bersahabat dengan dia, maka orang alim itu menjadi rosak asbab daripada persahabatan mereka. Okay? Seseorang itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengan dia. Idza mal mar'u masyahu. Berjalan ini maksudnya seseorang itu akan dinilai dengan kawan yang mana dia banyak habiskan masa dengan dia. Itu maksudnya berjalan. Okey? Adakah dengan kawan yang baik ataupun tidak? Kerana bagi segala sesuatu ada ukuran dan keserupaannya. Maka begitulah halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan persahabatan. Faham? Antum jumpa dengan kawan baik antum dengan antum jumpa dengan kawan yang biasa saja. Jadi hati tu dia akan rasa, dia akan reflect benda tu. Okey? Benda tu sebenarnya yang akan mempengaruhi antum. Cara antum menilai dan mengukur sahabat antum. Dia ni siapa? Dia ni siapa? Jadi hati itu akan terkesan dengan siapa antum menilai kawan antum. Faham ni? Atau dipanggil sahabat qarib. Yang kedua, orang yang baik akhlaknya. Tak cukup berakal, kena baik akhlak. Maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jahat perangainya, yaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika marah, okay? Dan ketika ia dirangsang oleh nafsu. Faham ni? Nah, ketika dia dihasut oleh nafsu syahwatnya. Dan Sayyidina Al-Gamah telah menghimpunku segala akhlak yang baik di dalam wasiatnya kepada anaknya ketika ia hendak mati. Al-Gamah berkata, wahai anakku, apabila engkau mau bersahabat dengan seseorang, maka buatlah persahabatan dengan orang yang satu. Apabila engkau berkhidmat kepadanya, ia akan memelihara akan dikau. Maknanya bukan kawan yang makan kawan. Faham? Kita sudah khidmat ini dengan makna tolong lah kan. Kita sudah tolong kawan kita tu, maka jangan disebabkan pertolongannya itu nanti dia naik kepala sehingga merosakkan kita pula. Ya, jadi cari kawan yang pertama yang apabila kita berkhidmat dengan dia, maka dia akan pelihara kita punya diri. Maksud pelihara ni, bila mana kita ada masalah, dia akan tolong juga. Mafhum? Yang kedua, apabila engkau berkhidmat kepadanya, apabila engkau bersahabat dengannya, maka akan bertambah nilai dirimu. Faham? Orang akan puji kau, untunglah kau berkawan dengan dia. Dia ni akhlak yang baik, secara tak langsung kau pun jadi baik juga. Nampak? Orang puji dia sebab apa? Sebab dia punya kawan baik. Faham? Jadi nilai dirinya tu diangkat oleh Allah sebab berkawan dengan orang-orang yang nilainya baik. Tapi kalau antum berkawan dengan orang yang jahat, kalau kawan tu buat jahat, antum yang akan kena dia punya tai. Faham ni? Antum yang akan terkena kesan daripada perbuatan buruknya. Maka suatu Imam Ghazali kata, cari kawan yang boleh naikkan nilai dirimu, bukan yang jatuhkan nilai dirimu dan juga agamamu. Yang ketiga, apabila engkau ditimpa kesusahan, ia akan turut sama menanggung kesusahan. Ramai kawan sekarang yang ada dengan kita waktu kita senang saja, tapi waktu susah dia sudah tinggalkan. Jadi kita pula mau tinggalkan kawan seperti itu. Faham? Mau cari kawan yang betul-betul kawan, yang bukan setakat dia boleh bantu kesusahan kita di dunia, tapi juga boleh bantu kesusahan kita di hari akhirat. Itu baru kawan. Okay? Itu baru dipanggil al-akhilla. Apa? Al-akhilla. Khalil. Khalil. Maksudnya Sayyidina Ibrahim dipanggil Khalil. Hubungan rapat dia dengan Allah tersangat rapat sampai dipanggil Khalil. Faham? Apabila engkau menolong akan dia,
nescaya ia akan membalas kebaikanmu. Apabila ia melihat akan kebaikan daripadamu, nescaya mengambil kira ia akan dia. Okey, ia melihat akan kebaikan daripadamu, nescaya mengambil kira ia akan dia. Maksudnya apa? Kalau kita buat baik dengan dia, dia akan support dari kita untuk buat baik. Akan bagi semangat dari kita untuk buat baik, dan dia pun akan bersama-sama buat kebaikan dengan kita. Sebab tu kata Imam Ghazali apa di dalam kitabnya yang lain. Dia kata apa? Dia kata kita kena cari satu orang kawan yang mana kita dengan kawan tu sudah berjanji. Ini memang kita pilih kawan yang paling terbaik, satu orang. Okay? Yang mana kita dengan kawan kita tu sudah berjanji. Kita janji kalau dia nampak kita buat jahat, dia terus tegur. Tanpa sembunyi. Apapun kejahatan. Faham? So, misalnya Maulana dengan Mazlan. Ini kita punya perjanjian sebagai persahabatan, perjanjian kita. Okay? Kalau kau nampak aku buat jahat, terus tegur. Walaupun kau tahu aku akan marah. Tegur di situ juga. Faham? Dan kalau kau nampak dan kalau kau sedang buat kebaikan, kau kena ajak juga aku untuk sama-sama buat kebaikan. Faham? Kalau dia buat kebaikan, dia kena ajak ustaz, dan kalau dia nampak ustaz buat jahat, dia kena tegur apa kejahatan ustaz. Jadi itu kena berjanji dengan kawan kita tu. Barulah akan ada pendamping yang terbaik menuju ke dalam syurga. Gitu ya. Kena cari begitu tu. Kita banyak kawan tapi tak ada berjanji begitu. Faham ni? Sebab tu kalau kawan kita buat maksiat pun kita tak berani tegur. Sebab tu kalau kawan kita buat kebaikan, dia pun tak ajak kepada kita. Sebab tak ada perjanjian persahabatan tu. Perjanjian persahabatan ni bukannya kena kepala kambing. Faham? Kena ada minum darah. Itu ritual. Faham ni? Ini tak payah. Ini setakat berjanji secara lisan. Dan apabila ia melihat pada dirimu akan kejahatan, nescaya menutup ia akan dia tidak sebar pula antum punya aib. Faham? Ini sahabat yang baik. Apabila engkau berkata, nescaya membenarkan ia akan perkataanmu. Maksud membenarkan ni, kalau kita cakap betul, dia akan kata ya. Kalau kita cakap salah, dia akan kata itu salah. Faham? Itu makna membenarkan. Bukan maksudnya kawan kita cakap salah pun kita benarkan juga. Tidak. Faham ni? Salah, ia salah. Betul, ia betul. Itu kawan. Ini tidak berjanji. Aku nak datangnya malam ni, kau bagi tahu malam ya. Kenapa? Ada perjumpaan aku malam ni di bandar. Kau tahu malam aku sakit ya? Itu tak bagus. Itu perjanjian di dalam kemungkaran. Okay? Itu berdosa. Apabila engkau mengusahai akan sesuatu perkara, nescaya menolong ia akan dikau. Okay? Apabila engkau berselisih dengannya pada sesuatu, nescaya melebih ia akan dikau. Maksudnya apa? Nescaya dia akan mengalah. Itu maksud melebih. Okay? Bukan maksud melebih ni dia melawan lagi, tidak. Maksud melebih ni dengan makna dia pula yang mengalah sehingga dia kasih menang kau, melebih kau. Itu ciri kawan yang baik. Faham? Berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu, "Inna akhakal haq man kana ma'aka wa man yadurru nafsahu liyanfa'aka wa man idza raibu zamani sadda'aka syattata fika syamlahu liyajma'aka." Saudaramu yang sebenarnya, sahabatmu yang sebenarnya adalah orang yang selalu menolongmu, senang dan susah. Dan ia sanggup berkorban kerana memberi manfaat kepadamu. Ingatkan kisah 3 orang kawan sahabat tu kan, yang minum air tu. Kan? Itu dipanggil sahabat. Okay? Dia sanggup korbankan kerana memberi manfaat kepada sahabat yang lain. Dan ia sanggup memecahkan segala urusannya kerana menolong engkau dalam menghadapi segala bala dan ujian. Apa makna memecahkan segala urusannya? Tinggalkan segala urusannya yang penting, kemudian dia beri masanya yang lapang untuk sama-sama menolong kita sekiranya kita ada kesusahan. Faham? Okey. Orang yang saleh, maka jangan engkau bersahabat dengan ciri yang ketiga. Yang pertama tadi berakal, yang kedua tadi apa? Baik akhlak, yang ketiga saleh. Maksudnya begini. Orang yang berakal belum tentu baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya
belum tentu soleh amalnya. Faham? Dari kaitan 5 ni. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang fasik, selalu mengerjakan dosa yang besar. Apa makna fasik ni? Berterusan melaksanakan dosa, itu dipanggil fasik. Okey? Berterusan melaksanakan dosa, itu dipanggil fasik. Karena orang yang takut akan Allah itu tidak mengkali. Apa? Mengekali. Tidak mengekali, maksudnya tidak istiqamah ya. Tidak istiqamah dalam membuat dosa yang besar. Dan orang yang tidak takut kepada Allah tidak dapat dipercayai sebab. Maksudnya apa? Kenapa? Sebab kalau Allah pun dia abaikan, apatah lagi antum yang bukan Tuhan. Itu maksudnya. Kalau urusan Tuhan, perintah Tuhan pun dia abaikan, apatah lagi perintah kamu nanti bila kamu minta tolong dengan dia. Faham ni? Okay. Bahkan pendiriannya tidak tetap, selalu berubah-ubah. Okay? Ini dipanggil talam dua muka. Selalu berubah-ubah mengikut keadaan dan tekanan. Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu." Dan jangan engkau patuh akan orang yang telah kami lupakan akan hatinya daripada mengingati kami dan terus saja mengikut hawa nafsunya. Okay, last. Maka jauhi daripada bersahabat dengan orang yang fasik, kerana berterusan melihat perkara-perkara yang fasik dan maksiat itu akan menghilangkan kebencianmu terhadap maksiat tersebut. Kalau kawan antum buat maksiat hari ni, antum benci. Esok dia buat lagi, antum benci lagi. Kali ketiga, keempat, kelima, keenam, antum tak rasa apa sudah. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau ada kawan yang buat maksiat, okay, selain daripada tegur, kalau sudah ditegur berkali-kali, hendak juga makan teguran itu, tinggalkan. Sebab takut nanti antum akan terbiasa dengan kemaksiatan yang dia buat, dan antum akan anggap maksiat itu bukan lagi maksiat. Antum akan anggap benda itu sudah menjadi adat sudah. Itu bahaya dia. Okay? Kebiasaan. Lalu akhirnya engkau merasa ringan memandang maksiat. Rasa ndak berdosa sudah. Wam. Cuba kamu lihat, orang ramai menganggap mudah dosa maksiat, ghibah, mengumpat orang kerana mereka sudah biasa melakukan maksiat tersebut. Ghibah ni semua orang buat. Mufti ndak mufti, ulama ndak ulama, ustaz ndak ustaz, cendekiawan ndak cendekiawan, ilmuwan ndak ilmuwan, semua terlibat dengan ghibah. Faham? Sebab tu ghibah ni paling besar dia punya dosa. Kenapa kita sekarang kita tidak rasa ghibah tu sebagai satu dosa? Macam di Facebook kan orang biasa mengumpat macam-macam kan. Kenapa tidak rasa sebagai benda? Sebab benda tu hari-hari orang buat. Jadi bila hari-hari orang buat, benda tu sudah menjadi kebiasaan. Dan kita pun yang terlibat di dalam sana sudah memandang benda tu sudah benda biasa. Ini bahaya dia. Faham? Ini kesan bahaya yang Imam Ghazali mau sampaikan. Kerana mereka sudah biasa melakukan maksiat tersebut. Tetapi jikalau mereka melihat seorang alim memakai Malim dah berapa malam ni ya? Dah berapa fokus malam? Kerana mereka sudah biasa melakukan maksiat tersebut. Tetapi jikalau mereka melihat seorang alim memakai cincin emas atau memakai kain sutera, nescaya mereka sangat mengingkarinya. Padahal dosa ghibah itu jauh lebih besar daripada dosa memakai cincin emas atau pakai Macam sekarang lah riba. Kan banyak orang ambil riba sekarang. Bila sebut tentang makan babi, haram. Sebut tentang makan harta anak yatim, haram. Bila sebut riba, macam benda biasa sudah. Dengan bank dan sebagainya. Faham ni? Jadi, dia menganggap benda yang haram tu sudah biasa. Sebab apa? Sebab terpaksa masuk di dalam sistem tersebut. Jelas? Wallahu Allahu Akbar. Okay, shalom.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma. Okey, masuk dalam bab wara' ketika belajar. Pasal wara' ketika belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Apa makna wara'? Meninggalkan benda yang makruh. Wara' ni maksudnya protect diri, jaga diri. Jaga diri daripada benda yang makruh. Jaga diri daripada benda-benda yang tidak baik. Sama ada apa? Perkataan, percakapan, okey? Pendengaran, pandangan. Itu dipanggil wara'. Wara' ni bukan kita nampak dia pakai janggut, letak sugi di di poketnya, pakai serban, pakai ridak, pakai jubah, pakai tongkat. Faham ni? Lepas tu memaki. Itu kan wara'. Faham ni? Wara' ni apa? Wara' ni orang yang menjaga percakapan, pendengaran, penglihatan dia. Jaga semua tu daripada perkara-perkara yang maksudnya kalau ada orang ghibah dia tinggalkan. Faham? Kalau ada orang benda majlis-majlis yang tidak meningkatkan imannya dia tinggalkan. Itu makna wara'. Dia menjaga maruah diri dia. Jelas? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslan fil wara'i fi hal at-ta'allumi. Qawa ba'dhum hadisan fil bab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtalahu Allah Ta'ala bi ahadi salasati asya'a imma ay yumitahu fi shababihi aw yuqi'ahu fi rasatiqi aw yabtaliyahu bi khidmati sultani. Okey. Diriwayatkan di dalam beberapa hadis Nabi. Rawahu ba'dhum, sebagian ulama meriwayatkan di dalam hadis di dalam bab bab wara' ini daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda apa? Man lam yatawarra' fi ta'allumihi. Siapa yang tidak wara' dan tidak berusaha untuk menjadikan dirinya wara'. Bila? Fi ta'allumihi, ketika belajar. Ketika belajar. Okey? Ibtalahu Allah Ta'ala bi ahadi thalathati asya'. Maka Allah akan timpakan kepada dia ujian salah satu daripada tiga ni. Kalau bukan yang pertama, yang kedua. Kalau bukan yang kedua, yang ketiga. Apa dia? Yang pertama, imma ayyumitahu fi syababihi. Kalau dia tidak wara' waktu belajar, yang pertama sekali Allah akan berikan ujian kepada dia, dimatikan pada usia muda. Okey. Yang kedua, au yugi'ahu fir rasadigi, iaitu diletakkan di tengah-tengah masyarakat yang bodoh. Faham? Semua orang bodoh di situ. Jenis yang tidak mengamalkan agama, dia diletakkan di situ. Supaya dia pun terikut dengan rentak hidup mereka. Yang ketiga, au yabtaliyahu bi khidmati sultan, ataupun yang ketiga, dia akan menjadi menjadi hamba kepada pemimpin. Pemimpin cakap A, dia pun cakap A. Pemimpin cakap B, dia pun cakap B. Pemimpin cakap Z, dia pun cakap Z. Walaupun dia tahu kebenaran di A, di B dan sebagainya. Faham ni? Itu dia akan jadi hamba kepada pemimpin ataupun penguasa. InsyaAllah. Mahma kana talibul ilmi aw ra'a kana ilmuhu anfa'a wa ta'allumu lahu aysara wa fawaiduhu aksara. Tetapi kalau dia wara' pula waktu belajar, maka Allah akan berikan kepada dia 3 pula kelebihan untuk menggantikan 3 ujian tadi, 3 balak tadi. Faham? Yang pertama akan diberikan kepada dia apa? Ilmuhu anfa', ilmunya bermanfaat. Anfa' ni bukan bermanfaat pada dirinya, tapi bermanfaat juga kepada orang lain. Ilmunya akan menjadi manfaat.
wa ta'allumu lahu aisar, dan belajarnya akan semakin mudah. Faham? Itu satu kunci orang yang cepat belajar nih, kuncinya ada pada takwa, dan takwa melahirkan sifat wara. Begitu. Yang ketiga, wa fawaiduhu aktsar, dan akan melimpah ruah faedah yang dia dapat di dalam ilmunya. Jadi 3 kelebihan ni akan menggantikan 3 barat yang tadi kalau dia ada sifat wara. Insyaallah. Wa min al-wara'i ay yataharraza 'anil syaba'i wa kasratin naumi wa kasratil kalami fima la yanfa'u. Okey, jadi apa ciri-ciri orang wara' tu? Dia bagi tahu di sini. Yang pertama sekali apa? Ayyataharraza 'ani syaba'i. Dia menghindarkan perut yang kenyang. Okey, jangan berlebihan makan, berlebihan kenyang. Faham? Yang kedua apa? Wa kathratin naumi. Terlampau banyak tidur. Yang ketiga, wa kathratil kalami fima la yanfa'. Dan terlampau banyak bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah ataupun bermanfaat ataupun berguna. Itu ciri-ciri, dia bagi 3 ciri orang yang. Jadi dia bagi tahu 3 ujian kalau ndak wara, 3 kelebihan kepada orang yang wara, dan 3 ciri orang yang wara. Insyaallah. Wa ayyatarazza an akli ta'ami suqi wa ayyataharraza an akli ta'ami suqi in amkana, lianna ta'am as-suqi aqrabu ila an-najasati wal khabathati wa ab'adu an dzikrillahi ta'ala wa aqrabu ila al-ghaflati wa li'anna absar al-fuqara'i taqa'u alayhi wa la yaqdiruna ala shira'i minhu fayata'azzuna bidhalika fatadhhaba barakatuhu. Okey. Wa yataharraza an akli ta'ami sugi in amkan. Okey, mestilah dia di antara ciri-ciri pelajar wara' ni, dia berusaha untuk menghindari makan makanan di pasar-pasar atau di restoran-restoran. Benda ni bukan kitab ni saya sebut, banyak kitab sebut. Kalau antum belajar kitab Minhatul Mughith fi ilmi mustalahil hadis, dia ada sebut juga benda ni. Tiga perbuatan yang menghilangkan fiqah seseorang. Yang pertama, berjalan tanpa memakai penutup kepala. 3 langkah berjalan tanpa memakai penutup kepala sudah dikira fasik. Itu bagi ulama-ulama hadis dululah. Satu ulama-ulama hadis itu sentiasa apa? Pakai. Jadi di antara 3 perkara yang menghilangkan fiqah, yang menghilangkan maruah diri seseorang yang belajar ilmu agama, yang pertama sekali apa? Berjalan tanpa memakai penutup kepala. Yang kedua, berjalan dengan memakai selipar yang salah, maknanya sebelah lain, ataupun memakai dengan memakai sebelah sahaja, sebelah tidak, ataupun dengan tidak memakai apa-apa langsung. Faham ni? Sama ada tidak pakai selipar langsung, ataupun pakai sebelah kanan cak sebelah kiri tidak, ataupun pakai dua-dua tapi lain-lain, sebelah kanan merah, sebelah kiri kuning. Itu yang kedua. Yang ketiga, makan di restoran-restoran. Nah, ini 3 perkara yang akan menghilangkan muru'ah seseorang. Okey. Kenapa? Li'anna ta'ama sugi agrabu ila najasati wal khabathati. Kerana makan makanan pasar itu dia lebih kepada banyak najis dan juga kotorannya. Okey. Apa lagi? Wa ba'adu an dzikrillah, dan sangat jauh daripada zikir kepada Allah. Wa agrabu ilal ghaflah, bahkan lebih dekat lagi dengan kelalaian. Ialah antum pergi tengok kedai restoran sekarang. Faham? Mana ada yang pasang ayat-ayat Quran? Yang dia pasang TV untuk tengok bola. Faham ni? Jadi lebih banyak kepada ghaflahnya tadi, kelalaiannya tadi. Faham ni? Wa li anna absar al-fuqara'i,
Wa li anna absal fuqara'i, dan orang-orang fakir pula melihatnya tidak mampu Dan orang-orang fakir pula melihatnya tetapi tidak mampu membelinya, sehingga mereka tersiksa kerananya. Maka hilanglah berkat makanan itu. Faham? Okey, ini boleh beritahu antara sebab makanan tu hilang berkat, bila mana antum keluarkan makanan tersebut dan orang lain nampak makanan tersebut, faham ni? Maka hak orang yang melihat tu ialah antum beri kepada dia. Hak tu. Faham? Hak orang yang beli tu. Okey, dia nampak kan? Jadi hak dia sebabkan dia nampak tu makanan, maka antum kena beri dia makanan tersebut. Faham? Sebab itu ada ulama-ulama yang larang post makanan di Facebook. Faham? Di tempat-tempat media, sebab antum sendiri yang memperlihatkan kepada orang, sehingga orang lain melihat dan gugut dan jatuhlah pada diri antum hak untuk beri makanan kepada yang melihat tersebut. Faham? Dan kalau antum tidak memberi, maka hilanglah barokah makanan tersebut. Faham ni? Sebab tu ada ulama-ulama yang mengatakan tidak boleh menunjukkan makanan kepada orang kalau antum tidak mau bagi. Maka hilanglah berkatnya kalau antum tunjukkan tapi antum tidak mau bagi. Faham ni? InsyaAllah. وحكي أن الإمام الشيخ الجليل محمد بن الفضل رحمه الله تعالى كان في حال تعلمه لا يأكل من طعام السوق، وكان أبوه يسكن في الرستاق ويهيئ طعامه، ويدخل إليه يوم الجمعة فرأى في بيت ابنه خبز السوق يوما فلم يكلمه ساخطا عليه، فاعتذر ابنه فقال: ما اشتريته أنا ولم أرضى به، ولكن أحضره شريكه. فقال أبوه: لو كنت تحتط وتتورع لم يجترئ syarikuka bizalika. Okey, ini hikayat cerita daripada Syekh Imam Muhammad ibn al-Faddal. Okey. Pada masa belajarnya, kana fi hali ta'allumihi la ya'kulu min ta'ami sug. Sepanjang dia belajar, okey, Muhammad bin Fadl ni sepanjang dia belajar, dia tidak pernah makan makanan pasar. Pasar ke restoran ke bazar kan, tak pernah makan makanan tersebut. Okey. Jadi bapaknya Muhammad ni, okey, iaitu Fadl, bapak dia tinggal di kampung. Dan setiap hari Jumaat wa yuhayyi'u ta'amahu wa yadkhulu ilaihi yaumal jumu'ah. Maka setiap hari Jumaat bapaknya sendiri akan hantar makanan untuk dia. Maknanya bapaknya akan datang seminggu sekali untuk menyediakan makanan yang dimasak untuk dia. Fara'a fi baiti ibnihi khubza sugi yauman. Maka ketika bapaknya datang untuk menghantar makanan tu di rumah mungkin tempat tinggal anak dia tu, bapaknya nampak pula roti yang dibeli di pasar. Bapak dia nampak makanan selain daripada yang bapaknya bawa tu. Nampak ni? Dia nampak lain, nampak roti tu. Apa yang dia buat? Falam yukallimuhu sakhitan ala ibnihi. Maka bapak dia langsung tidak bercakap dengan anaknya tu. Sebab apa? Sebab marah. Okay? Dan malas mau bercakap dengan anaknya. Fa'tadhara ibnuhu fagal. Okay? Maka anaknya tu pun minta fa'tadhar ni maknanya apa? Uzur. Mohon uzur. Maknanya minta maaf. Okay? Maka anaknya pun minta maaf. Mohon keuzuran. Dan anaknya kata apa? Mashtaraituhu ana walam arda bihi walakin ahdarahu syariki. Dia kata, bukan aku yang beli roti ni. Okey? Dan aku pun tidak pernah menyantapnya. Aku pun tidak pernah memakannya. Walakin ahdarahu syariki. Tetapi kawanku yang berikan kepada aku. Tengok apa jawapan bapak dia. Fagala abuhu. Kata bapaknya apa? Lau kunta tahtata wa tatawarra'u an mithlihi lam yajtari syarikuka bidzalik. Kalau kau warak dan kawanmu pun warak,
nescaya dia pun tidak akan bagi makan seperti itu. Kenapa? Kalau kau ada sifat wara, nescaya kawanmu akan takut untuk beri sembarangan dengan kau. Masalahnya kau pun tidak berhati-hati dengan sifat wara. Dan kawanmu itu pula memang tidak ada sifat wara, maka dia beri benda sembarangan kepada kamu. Jelas? Itu pun ditekankan oleh wallahu alam. Okay, minta maaf sebab ada kerja kita malam ni sikit. Jadi kita dapat belajar sikit siap malam ni. Moga-moga Allah bagi kekuatan dan taufik kepada kita untuk kita ambil iktibar amal dan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa du'a ila al huda wa da'wa 'ala al khair wal hathu 'ala at tamassuk والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة khususan fi hadhihi al-laila fi manamina. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.